Assalamualaikum. Saya akan membentangkan berkaitan design thinking bahagian introduction. Okay, jadi kalau kita lihat kepada silibus kita untuk design proses, kita akan ada bahagian pertama iaitu apply the empathy study. Iaitu yang pertama adalah interact with people and observe their environment. Dan yang kedua adalah interview people and understand their beliefs and values. Okay, jadi dalam design thinking proses ini sebenarnya kita mengambil kerangka CDIO. Jadi CDIO adalah dia adalah abbreviation bagi conceive, design, implement dan operate. Jadi bagi mengukuhkan fasa conceive dan design, kita akan menggunakan design thinking. Design thinking bagi untuk melaksanakan fasa conceive dan juga. Jadi kenapa kita nak memilih CDIO ini sebagai kerangka bagi FYP, Diploma Kejuruteraan Awam. Jadi sebagai pengenalan kepada CDIO, ia adalah satu kerangka yang pioneered by Massachusetts Institute of Technology MIT bersama-sama dengan beberapa universiti dari Sweden. Jadi tujuan mereka adalah untuk merapatkan, untuk menilai ataupun untuk merapatkan jurang di antara keperluan industri dan juga kualiti graduan-graduan kejuruteraan yang dihasilkan oleh institusi-institusi pengajian. Jadi isu ini adalah isu yang sama yang dihadapi oleh Politeknik Malaysia, iaitu apabila kita akan dapat input bahawa graduan kita tidak begitu memenuhi kehendak industri pada masa kini. Dan juga lagi satu adalah CDIO, mereka kerangka ini menggunakan active learning sebagai kaedah pembelajaran yang penting dalam menghasilkan projek pelajar. Dan juga tools CDIO ini juga dia akan menggunakan kerja secara berkumpulan dan juga menyelesaikan ataupun mempelajari sesuatu pengetahuan tersebut dengan cara menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah sama dengan apa yang cuba dilakukan oleh OBE. Jadi OBE adalah Student Centered Learning dan juga kita nakkan pelajar menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan secara kreatif dan inovatif. Dan juga kerangka CDIO ini dia menggunakan fasa ataupun menggunakan kaedah conceive the idea, kemudian mereka design, kemudian pelaksanaan dan kemudian mereka akan operate real world system ataupun produk. Jadi ini yang kita harapkan daripada pelajar-pelajar politeknik juga. Dan juga kalau kita melaksanakan CDIO ni secara lengkap, jadi dia akan menyediakan sumber kepada tenaga pengajar untuk meningkatkan lagi keupayaan mereka dalam PDP. Jadi that's why CDIO ni adalah satu kerangka yang kita nak gunakan bagi meningkatkan lagi keberkesanan FYP di Politeknik, terutama sekali bagi Diploma Kejuruteraan Awam. Jadi kenapa tadi kita dah katakan bahawa bagi tujuan untuk meningkatkan keberkesanan CDIO ataupun fasa conceive dan design, bagi kerangka CDIO kita akan menggunakan design thinking. Jadi apa tu design thinking? Jadi design thinking ni adalah satu kaedah reka bentuk yang berasaskan kepada teknologi insaniah. Jadi bila kita kata teknologi insaniah ni adalah bila kita menghasilkan sesuatu produk, sesuatu sistem ataupun apa-apa saja teknologi, kita akan mengambil akan membuatnya daripada perspektif user.
Jadi itu yang kita nak lakukan. Jadi maknanya kita nak buatkan sesuatu produk itu tadi adalah satu produk yang user nak. Yang user nak guna. Yang mereka rasa selesa nak menggunakannya. Dan juga design thinking ni adalah kita create simple solution bagi menangani masalah-masalah yang kompleks. Jadi itu yang cuba nak dihasilkan. Jadi design thinking ini kita akan menggabungkan, kita akan matchkan keperluan user dan juga apakah teknologi yang ada ataupun yang feasible pada masa ini. Mungkin kita ada idea-idea yang sangat ke depan, orang kata thinking outside the box, tetapi teknologinya belum sedia lagi untuk masa sekarang. Tetapi dalam design thinking ialah kita nak menggunakan teknologi sedia ada. Dan juga dia adalah viable dalam maknanya ada pasaran untuk produk tersebut, untuk sistem tersebut ataupun proses tersebut. Jadi ini adalah apa yang kita katakan sebagai design thinking. Jadi kalau kita nak mapkan dia dalam satu bentuk gambar raja, jadi dari segi apa yang diharapkan ataupun yang diingini oleh user dan juga apakah yang feasible dalam teknologi masa kini dan apakah yang akan viable di pasaran. Jadi inovasi yang kita nak lakukan adalah pada area di mana tindanan kepada ketiga-tiga parameter ni tadi. Jadi di sinilah yang kita katakan sebagai design thinking ataupun human-centered approach to innovation. Okay, jadi kalau kita lihatlah, kalau kita lihat dari segi perkembangan handphone lah, contohnya mobile phone. Kalau dulu kita dapati mobile phone kita dalam bentuk yang seperti ini. Yang besar, yang kita namakan atur kan dahulu. Dia besar, Kemudian kita dapati semakin lama, semakin mobile phone tu tadi dia jadi semakin kecil. Tapi kemudian kita dapati bahawa user tak berapa happy dengan saiz yang kecil, terutama sekali skrin yang kecil ni tadi. Dan kita dapati sekarang ni handphone semakin lama skrin dia semakin besar, dan sekarang kita dapati ada yang foldable, dan sekarang kalau kita lihat kepada teknologi, mereka ke arah untuk menghasilkan handphone yang kita boleh rollkan dia. Begitu juga dengan charging kan. Jadi ini adalah apa yang kita perolehi hari ini. Okey, jadi kenapa kita nak memilih design thinking ini dalam FYP kita? Jadi pertama sekali adalah design thinking. Kita percaya bahawa design thinking ini akan create a culture innovators. Jadi apa yang kita dikatakan apabila kita menggunakan design thinking, ia mampu untuk memberikan panduan yang baik kepada orang-orang yang bukan dilatih untuk menjadi designer, tetapi mereka ni boleh mampu untuk design. Jadi ini yang kita katakan. Sebab kalau designer ni memang ada dah khusus-khusus yang khas untuk designer kan. Jadi civil engineering ni kita bukan designer. We are not trained to be a designer. Tetapi dengan menggunakan kaedah design thinking ini tadi, metodologi design thinking, ia dikatakan bahawa mampu untuk menghasilkan designer. Kemudian design thinking juga, this process inspires effective teamwork. Jadi ini yang kita nak sebenarnya, sebab dalam kursus diploma kejuruteraan awam, teamwork adalah merupakan salah satu daripada effective skills yang kita nak instill di dalam pelajar-pelajar, yang kita nak semaikan dalam pelajar. Sebab sebagai civil engineers, bila kita bekerja, memang kita tidak akan terlepas daripada bekerja secara berkumpulan. Okey, dan seterusnya ialah design thinking, dia akan memberikan metodologi untuk menyelesaikan masalah yang besar. Jadi design thinking ni kalau kita perhatikan, kita ada big problem, tapi disebabkan
design thinking ni dia telah memberikan steps yang teratur daripada empathy, design, ideation, prototype dan juga testing, dan ia adalah akan berlaku secara cyclic. Jadi dia bukannya satu garis lurus saja. Jadi dia akan cyclic dan ini akan membolehkan kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang agak besar. Dan juga lagi satu bagi design thinking, dia ada rules dia. Jadi rules ni saya ambil daripada IDEO, di mana IDEO ini adalah satu syarikat yang mempopularkan design thinking. Walaupun design thinking ini design thinking, perkataan ni telah orang kata dah coin since 1960s. Tetapi dalam 1980s, idea ini dipopularkan oleh IDEO. Jadi apa dia rules of brainstorming dalam design thinking ini? Jadi pertama ialah defer judgment. Jadi apabila kita bekerja dalam satu kumpulan, kita tak boleh judging orang. Biarkan rakan-rakan kita untuk mengeluarkan idea dia dengan selesa, tanpa ada sebarang judgemental daripada mana-mana ahli kumpulan. Dan kemudian bagi brainstorming, bagi mengeluarkan idea ini tadi, semua ahli kumpulan adalah digalakkan untuk mengeluarkan idea-idea yang di luar kotak. Orang kata idea-idea yang futuristik, idea-idea yang lain dari kebiasaan. Jadi ini yang kita nakkan para pelajar untuk hasilkan. Sebab ini yang akan menggalakkan pemikiran kreatif dan inovatif tadi. Kemudian build on ideas of others. Jadi bila kita bekerja dalam satu kumpulan, kita tak keluarkan, semua orang keluarkan idea yang sama. Tak begitu. Kita tak nak ianya jadi begitu. That's why kita ada be visual. Jadi bila kita buat kerja secara berkumpulan tadi, apa-apa yang idea kita nak berikan, kita akan pamerkan supaya semua ahli kumpulan akan nampak. Jadi sama ada kita guna post-it notes ataupun guna kertas dan tampal dekat dinding, tak ada masalah. Jadi yang pentingnya rakan-rakan kita nampak, ataupun kita berbincang secara online. Para pelajar boleh gunakan apa-apa sahaja apps yang ada untuk membolehkan idea bagi setiap ahli kumpulan tadi boleh dipamerkan dan dilihat oleh semua ahli kumpulan. Sebab kita nak supaya bila kita be visual ni tadi, semua orang boleh nampak, jadi kita tak keluarkan idea yang sama. Tetapi sebaliknya, kita akan bina idea tadi berasaskan kawan kita punya idea. Kalau kawan kita dah beri satu idea, jadi kita ada idea yang sama, tapi kita tambah daripada idea dia. Jadi penambahan-penambahan ni akan menjadikan idea tersebut lebih baik, lebih lebih kreatif dan lebih inovatif. Dan juga dalam kerja berkumpulan ni adalah sangat penting untuk stay focus on the topic. Supaya kita tidak terkeluar daripada fokus kita, tak keluar daripada landasan kita. Jadi supaya tujuannya ialah supaya kita tidak membuang masa. Tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang terkeluar daripada apa yang kita nak buat. Dan kemudian lagi satu adalah one conversation at a time. Jadi kita kena hormat pada kawan-kawan kita. Jika ada kawan kita yang sedang bercakap, memberikan idea dia, yang lain-lain perlu senyap dan dengar. Beri perhatian dan penumpuan. Dan kemudian go for quantity. Jadi biar idea tadi banyak betul-betul dan kemudian barulah kita buat pemilihan. Okey, jadi apabila kita buat sesuatu design thinking, dia akan bermula dengan design challenge. Jadi untuk pelajar diploma kejuruteraan awam, jadi inilah challenge dia kan. Sebab ini memang adalah apa yang ada dalam silibus. Maknanya pelajar design a product ataupun sistem ataupun proses ataupun program ataupun strategi ataupun model
related to civil engineering field which meets your users needs. Jadi ini penting. Related to civil engineering fields. Jadi dalam kita membuat, memberikan idea tadi, memang kita boleh beri idea apa-apa. Tetapi untuk FYP1 dan juga FYP2 sekali, sebab FYP2 tu adalah urutan daripada FYP1. Ya? Jadi dia mesti dalam civil engineering field dan ini memang stated dalam kita punya syllabus, kan? Dan juga untuk FYP kita mestilah memenuhi yang ini, meets your users need. Okey, jadi sebelum kita boleh memulakan kita punya empathy, fasa empathy, apa yang pelajar perlu buat dahulu ialah pilih satu bidang, ya, pilih satu research area yang pelajar betul-betul minat, ya, betul-betul minat. Jadi itu yang kita namakan dia sebagai knowledge disiplin. Jadi dalam civil engineering ni kita ada banyak knowledge disiplin. Pelbagai sangat, kan? Jadi maknanya apa yang kamu belajar daripada semester 1 sampai semester 5 itu adalah knowledge disiplin yang ada dalam civil engineering untuk pelajar diploma. Jadi pilihlah mana-mana, ya. Kemudian ambil contohlah, macam pelajar saya ni dia kata, okey, dia suka tentang transportation engineering. Okey, tapi sebabkan bidang ini terlalu luas, kita kena narrow down. Narrow down sehinggalah mencapai kepada research topik yang kita katakan sebagai researchable, yang boleh nak kita kaji. Jadi bagaimana kita nak zoom in kan ataupun narrow down tadi adalah melalui pembacaan. Pelajar boleh baca, katakan dalam transportation engineering, apakah perkara-perkara baru, idea-idea yang segar dalam transportation engineering. Jadi baca buku, baca jurnal, baca artikel, baca newspaper, baca reports, baca bahan-bahan yang ada dekat web, dapatkan isu dalam knowledge disiplin tersebut, dalam research area tersebut. Apa dia isu? Katakan, baca-baca kemudian ada isu berkaitan dengan pavement engineering yang pelajar minati. Okey, dia ada banyak isu lah kan, transportation engineering ni tadi. Dia sangat luas, jadi dia narrow down, okey, ada isu yang sangat menarik dalam pavement engineering. Pavement engineering ni pun masih lagi besar. Jadi baca lagi, okey, ada isu yang menarik dalam flexible pavement. Flexible pavement ni pun luas lagi kan. Dia sangat broad sangat, ya, disiplin tu tadi. Jadi baca-baca lagi, okey, ada perkara yang menarik dalam maintenance engineering. Kan, dalam bahagian maintenance of flexible pavement. Kerana maintenance ni pun agak luas. Jadi kalau saya sebagai supervisor, saya nakkan pelajar saya betul-betul narrow down kepada researchable topic. Jadi pelajar cari lagi dalam maintenance engineering ni apa yang menarik. Okey, dia kata okey, periodic maintenance ni ada banyak isu dekat dalam ni. Kemudian dalam periodic maintenance ni pun dia ada banyak maintenance kat mana, kan? Okey, jadi dia baca-baca, okey, ada perkara yang menarik dalam isu delineator. Jadi saya sebagai supervisor, saya kata okey, delineator, kamu nak kaji tentang delineator, tentang maintenance aspect of delineator, okey, boleh, itu adalah researchable topic. Okey, jadi sebelum kita boleh mulakan design thinking, perkara ni kena selesai dahulu. Jadi kalau dalam kita punya syllabus, chapter 1 dia adalah untuk tentukan perkara ini. Okey, jadi bila pelajar dah dapat tadi, apa dia researchable topic dia tadi, research topic yang dia nak kaji, kemudian dia kena analyse dahulu research bidang tersebut. Apa dia impact ni terhadap sosial? Apa impact ni terhadap teknologi? Apa impact-nya terhadap ekonomi? Apa impact-nya terhadap environment? Apa impact-nya terhadap legal issues? Ya, jadi perkara ini boleh di-analyse dahulu. Jadi pelajar boleh gunakan STEEP analysis, boleh guna SWOT analysis, boleh gunakan PESTEL analysis dan boleh lagi ada banyak jenis. Ya, jadi bergantunglah kepada pelajar sendiri.
Dan juga bergantung juga pada supervisor nak guna yang mana. Ikut keselesaan masing-masing. Tujuannya ialah supaya kita boleh kaji tentang isu tadi, kita analyse dahulu isu tadi supaya nanti kita tak ada masalah. Kita betul-betul faham apakah kekangan, apakah masalah yang bakal dihadapi bagi meneruskan kajian ini sehinggalah akhir. Kan? Jadi buat dahulu. Ya, tujuannya supaya kita betul-betul. Ya. Kemudian pelajar akan buat project intent. Ya, project intent. Okey, lihat dahulu project intent ni tadi. Contohnya, ya, kalau project intent ni tadi dia akan adalah letak title dia, apa yang pelajar nak buat. Title ni tak apa. Title ni letak dahulu. Kemudian nanti boleh diperbaiki dari masa ke semasa tajuk dia. Tapi yang pentingnya adalah research topic tadi. Itu yang sangat penting. Sebab saya ada pengalaman dengan pelajar. Minggu ni dia datang, okey, kita nak buat satu topik berkaitan dengan dia nak buat tentang road barrier contohnya. Kemudian bila kita bincang, nanti minggu depan dia dah ubah fikiran. Dia nak buat tentang water filter pula. Jadi bila perkara macam tu berlaku, bila research topik tadi dia lari daripada satu area kepada lagi satu knowledge area, jadi pelajar akan hilang banyak masa. Sebab untuk dapatkan research topik tadi, pelajar kena baca banyak supaya betul-betul faham dengan apa yang nak dibuat. Jadi that's why kita nakkan pelajar analyse and then buat project intent dahulu. Jadi bila project intent ni tadi, kita dah tahu dah. Melalui pembacaan tadi, pelajar dah tahu apakah problem yang cuba nak diselesaikan. Melalui literature yang dah dibaca tadi kan. Okay. Apa isu yang nak diselesaikan. Kemudian siapa target customer dia ataupun siapa target user kita. Kemudian apa rasional dia nak buat tu. Ya? Apa rasional dia. Jadi kalau rasional tadi, kita akan dapat melalui pembacaan kita. Kita akan tahu dia melalui pembacaan daripada buku, daripada jurnal, daripada artikel, daripada reports yang ada kan, daripada bahan-bahan, daripada internet yang banyak. Jadi pelajar akan dapat idea tadi. Dan kemudian apakah prior effort? Apakah inovasi-inovasi yang sebelum ni yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang sebelum ni? Dan kenapa solution yang mereka hasilkan itu tidak berjaya? Apa masalahnya? Jadi perkara ini yang kita perlu kaji supaya kita tidak replicate hasil kerja orang. Jadi kita dah tahu orang A telah buat solution yang ini dan kemudian apabila perkara ini diimplement, dia ada masalah ini. B dah buat dah tentang solution yang begini pula, sedikit berbeza daripada A dan apabila diimplement, dia ada problem yang ini pula. Jadi kita nakkan supaya kita punya inovasi tadi, dia akan memudahkan user. Apa yang user nak? Kita nak berikan apa yang user nak. Ya? Jadi kemudian, bila kita dah faham dah apa masalah yang nak diselesaikan, siapa target user dalam bidang ini, apa rasional dia, apa prior effort yang telah dilakukan dan mengapa mereka gagal. Jadi ini adalah new values yang pelajar nak berikan. Yang kita intended. Ini namanya project intent yang kita intend untuk hasilkan. Ya? Bagaimana? Apa new values yang kita nak letak pada produk kita ataupun pada sistem kita ni tadi yang berbeza dari orang lain. Ya? Berbeza daripada apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Sebab kalau kita buat benda yang sama, dia akan end up dengan problem yang sama. Kan? Jadi kita mesti ada apa new values yang kita nak berikan. Supaya dan di sinilah new values inilah yang kita kata ia akan memberikan inovasi kita tadi. Di sinilah inovasi kita yang kita nak highlightkan dalam FYP yang kita nak hasilkan. Kemudian apa opportunity yang kita ada? That's why kita kena lihat dalam STIP analysis tadi ataupun dalam SWOT analysis yang pelajar buat. Apa the opportunity yang kita akan ada?
dan kemudian kita ada reference. Ya. Okey, jadi ini adalah contoh projek intent yang telah pun pelajar hasilkan. Okey, kita lihat ini adalah antara problem yang telah dikenalpasti melalui pembacaan mereka, ya, melalui literature review. Contohnya delineators senang rosak, okey, hazard, ya. Kemudian dari segi cost efektif, dan kemudian siapakah customer dia, adalah road user, ya, dan kenapa dia penting. Jadi perkara ini adalah diperolehi melalui literature, melalui pembacaan, ya. Apakah fungsi delineator itu sendiri, ya. Dan kemudian apakah prior effort yang telah dilakukan dan kenapakah inovasi-inovasi sebelum ini dia gagal, ya. Jadi contohnya delineator yang dihasilkan dia hilang flexibility, mudah kotor, ya, dan dia punya retroreflectivity dia rendah, ya. Jadi kemudian apa yang new values yang kumpulan pelajar ni cuba dihasilkan. Jadi new values ni tadi walaupun dia letakkan dalam jumlah yang banyak, contohnya dalam ni dia macam ada 6 contoh, kan, 6 new values yang cuba dihasilkan. Tapi by end of this project, sekiranya mereka hanya dapat 1 pun dah cukup, ya. Tak ada masalah. Okey, kemudian apakah opportunity yang greatest opportunity yang mereka boleh diperolehi, ya. Dan kemudian apakah Okey, jadi oleh itu pelajar boleh buat aktiviti 1 iaitu tentukan research area, dan saya yakin pelajar by now dah ada research topik masing-masing, ya, research topik masing-masing. Dan kemudian prepare step analysis, kemudian buat project intent supaya nampak jelas apa yang pelajar nak